Alright, untuk video podcast kita Borak Sini Habis Sini, Budi nak menjemput seorang YouTuber yang sangat-sangat terkenal di kalangan korang yang suka gadget. Memperkenalkan Jason Smashbomb. Apa khabar semua? Terima kasih kerana menjemput saya ke podcast anda, Budi. Alright, sama-sama Smashbomb. Nak panggil apa ni? Jason ke Smashbomb? Jason lah, senang sikit. Jason. Yes. Alright, Jason. Jason, apa khabar hari ni? Khabar baik. So, terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang ke studio Budi Channel ni. Sambil tu Jason juga ada buat video studio tour. So korang yang nak tengok studio tour Budi Channel ni, bolehlah pergi ke YouTube Jason Smashbomb untuk tengoklah apa gadget yang Budi guna, behind the scene, dan yang penting video tu adalah video pertama studio tour. Tak pernah lagi YouTuber lain datang shooting ataupun record studio tour. So eksklusif untuk Smashbomb. Korang akan tengoklah suasana behind the scene dekat studio Budi Channel ni. Dan kita nak borak-borak bersama dengan Jason untuk Borak Sini Habis Sini. Jason merupakan seorang YouTuber yang cukup influence lah. So apa sahaja yang dikatakan macam kamera tu bermutu lah. So ramai yang orang akan beli kamera tu. Tapi kita nak tanya lagi nanti Jason sama ada mungkin dia dibayar, so dia akan cakap kamera tu elok, tiba-tiba orang lain beli tapi tak elok. Itu soalan panas untuk Jason. Sementara itu kita nak berkenalan dengan Jason lebih lanjut lagi. So mungkin Jason nak memperkenalkan diri kepada penonton-penonton dan juga pendengar-pendengar di podcast ini yang tak kenal Jason ni. So macam mana Jason nak memperkenalkan diri? Apa khabar semua? Saya rakyat Malaysia yang suka makan nasi lemak. Okey, saya seorang YouTuber. Saya buat video ataupun konten tentang gadget dan juga teknologi seperti buka kotak smartphone terbaru, nak buat ulasan tentang laptop terbaru, kamera apa yang canggih, lensa apa yang patut digunakan untuk ambil gambar dan sebagainya. Selain daripada itu, saya juga ambil gambar sana sini. Sometimes I pun tolong klien saya ambil gambar, ambil video, sebab saya pun running satu agency social media. So agency saya ni kita tolong klien untuk handle dia orang punya social media lah, like Facebook, YouTube, Instagram dan sebagainya. Boleh reveal tak nama tu? Agency saya nama dia Popmotif. Popmotif. Itu gabungan 3 perkataan, Smashbomb, media dengan kreatif. So kreatif lah. Yes. So kepada klien-klien di luar sana ataupun selebriti-selebriti yang tengok video dekat YouTube ni, nak cari fotografer ke videografer ke, nak buat konten ke, bolehlah contact Jason untuk buat konten. Terima kasih atas Jason, kita dah kenal lama kan? Lama. Rasanya lama, zaman-zaman blog dulu. Kan? Dah berapa generasi dah orang yang muncul di dunia ni. Kalau korang nak tahu, Jason buat blog smashpop.net. Budi buat budi.com. So kita nak tanya Jason, ke mana pergi smashpop.net tu? Sebab aku cari search ada ketak kan? Ada ketak dalam internet. Sebenarnya kan dah lama saya run smashpop.net tu. I think baru 2 tahun lepas I stop. Setelah I run sejak 2000 kot, tahun 2000 sampai 2 tahun lepas. So lebih kurang berapa tahun dah? 18 tahun 19 tahun. Macam tu lah. Lepas tu I rasa tak banyak orang yang tengok blog lagi. Betul. So saya pun rasa tak payah bayar-bayar untuk hosting semua. Tutup je. Kita fokus kat Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya. Yes, I setuju dengan cakap you. Sebab orang sekarang dah ada Instagram, dah ada Facebook, sekarang dah ada Clubhouse, apa lagi TikTok. Banyak. So masa dia orang tu, ada masa ke kau orang
nak pergi tengok apa blog-blog ni semua kan. Sebab semua benda dah ada. Actually kan, blog tu sama juga dengan Instagram. Sama je, gambar sama yang kita post. Ada caption. Dan kita nak tahu bagaimana Jason bermula dengan YouTube. Semenjak MCO katanya tak ada kerja, kena buang kerja, then kalau ada bakat sikit boleh bercakap, apa tidaknya bolehlah buka satu orang kata channel kan. Tapi kadang-kadang tak sukses. Tu yang kita nak belajar daripada Jason ni, macam mana newbie ataupun YouTuber yang baru nak up ni, dia orang nak survive lama sikit, bukan lama sikit lah, lama banyak dalam dunia YouTuber ni. So kita nak tanya dulu sejarah macam mana boleh terlibat dengan YouTuber ni, YouTube. Kalau nak cakap sukses, bukanlah sukses. Sebab kalau berbanding dengan Budi channel ni, saya ni apa, alah, baru rendah diri 1% lah pula sahaja. So I rasa dulu kan I guna YouTube ni sebagai platform untuk simpan video je. So sebab dulu I run blog yang yang bercakap tentang gadget dan juga artikel teknologi. So saya nak tempat untuk simpan video, so I boleh embed dekat website tu. So dulu-dulu I punya YouTube memang tempat simpan video je. So lepas tu baru lepas beberapa tahun kemudian I tahu dah, ada benda apa YouTuber. Apakah benda YouTuber ni? So I pergi research lah sikit. Sebenarnya orang-orang barat sudah pun dah serius menjadi YouTuber, whereby diorang buat content untuk ditunjukkan di YouTube sahaja. So I pun rasa okay lah, I pun nak buat macam tu lah. So I start to buat review of gadget dalam YouTube. Tapi dulu-dulu I buat YouTube gadget video semua dalam bahasa Inggeris. Cuma lebih kurang 3 tahun lepas I bertukar bahasa penggunaan saya ke bahasa Malaysia. Macam itulah sampai sekarang. Okay, video yang pertama you publish dekat YouTube. I masih ingat lagi, I stop tadi. Video you masukkan coklat apa, gula-gula Mentos dalam Pepsi. Then tak jadi ke apa? Apa yang berlaku masa tu? Itu cuma eksperimen kita masa dulu saya kerja kat Astro. I tengok macam betul-betul macam bangunan ni macam pernah tengok, tapi kat mana rupanya Astro kat taman yang sebelah you kerja Astro dulu tu. Yes. You kerja apa? Designer. I design website Era. I design website Hits Era FM, Hits FM, My FM. Yelah, saya designer untuk jadi designer radio. Berapa tahun grafik lah? 5 tahun kot kat sana. 5 tahun. Sebab I start kerja sana part time masa I kat college. So lepas I graduate, I continue kat Astro secara full time. So video tu video masa rehat lah, masa break time, lunch time kan. Sebab kita tahu kalau letak Mentos dalam botol apa Coca-Cola ke Pepsi ke, dia akan menjadi apa, dia explode. Macam volcano kan. Gunung berapi. So tapi kita pun cubalah, tak jadi sikit je lah. Tapi jadi sikit je. tak macam I expect macam macam tu. Video tu tujuannya bukan untuk tunjuk orang pun. Itu saya nak upload so I boleh send kat kawan. Tu je. And then menjadi satu video yang pertama lah. Betul Seorang lah. akan tengok apa video pertama Jason, rupa-rupanya yang tu. Then I tengok you punya fashion seluar masa tu, seluar besar kan. Seluar zaman besar dulu zaman kan. dulu. I think 2009 right? I dah lupa lah. 2006 Dululah. Ya. And then dulu you banyak video-video pendek macam tu, you travel ada. Travel log. Yes. Travel log. Kat mana you pergi, macam lokasi-lokasi yang pernah you buat travel log? Banyak tempat kot. Hong Kong ada, Korea ada, Jepun ada. Dulu-dulu banyak lagi travel ke negara seperti Thailand, seperti Singapura.
Amerika Syarikat tak ada dulu-dulu sebab terlalu jauh. Itulah yang dekat-dekat je lah macam tu. So sambil jalan-jalan you ambil gambar kan? Ambil gambar, ambil video. Dan banyak jugalah gambar-gambar you yang you ambil tu telah orang kata dicuri oleh individu-individu lain tanpa bagi kredit kat you. Then you post tu macam, hello, this is my photo. You tak kredit pun macam tu. So apa perasaan you bila adanya individu-individu yang macam ni? Terutamanya satu gambar tu gambar gempak gila. Gambar you ambil daripada drone yang tangan macam ni. I think kat Vietnam tu. Right? Danang, yes. Danang. Vietnam. So apa perasaan you bila benda ni berlaku kat you? Sebenarnya saya tak terfikir pun ada orang yang nak curi sampai level macam ni. Dulu-dulu kalau kita post Instagram kan, adalah orang yang ambil, lepas tu dia orang post kat dia punya account. Itu kira perkara biasa lah, normal untuk Instagramer lah. But untuk gambar ni kan memang keterlaluan lah. Ada setengah orang, setengah pihak, sebab dia orang ambil gambar saya tu daripada Instagram, dia print jadikan buku teks. Gambar kulit buku teks. Buku teks maksudnya untuk sekolah-sekolah. Lepas tu ada pula yang print untuk jadi kulit buku Bible. Dia kata apa? Dia kata tajuk Bible tu dia kata tangan Tuhan menyambut ketibaan entahlah. So lepas tu ada pula restoran Vietnam yang print gambar tu jadikan wallpaper untuk restoran dia. You boleh tuntut royalty tau. Tak tahulah macam mana saya boleh buat benda-benda macam ni, saya pun tak faham. So biar je lah. Mana you dapat tahu dia orang ambil sebab gambar karya tu memang famous, memang viral satu dunia. Okay. Lepas tu ada banyak kawan ataupun follower ataupun fans dia tahu itu gambar saya. So dan masa dia orang nampak ada benda-benda ni, dia ambil gambar, lepas tu dia send DM kat saya, dia PM saya, dia tunjuk lah, ini gambar you macam tu lah. Tu macam mana saya tahulah. Apa tindakan you? I ada cuba tanya kawan-kawan lawyer saya, apa boleh saya buat. I ada juga message penerbit buku. I ada message yang pemilik restoran Vietnam tu. Tapi tu je lah, itu saja yang saya boleh buat. You ada buat copyright tak? Tak ada. Okay, I nak tanya you, untuk foto ataupun video kita, sekiranya ada berlakunya insiden yang macam pernah you kena ni, ada tak undang-undang macam kita boleh saman dia ataupun macam mana? Dalam research saya kan, I rasa di Malaysia ni tak banyak undang-undang macam ni. Undang-undang yang dia panggil content copyright ke patent ke apalah. Itu kalau di US dia lebih serius. Tapi kalau di bahagian sini pula kita memang tak peduli ada benda-benda macam ni. Yes. So apa yang kita nak buat, kita boleh cari lawyer. Kita boleh suruh lawyer tu send surat untuk warning. Tapi kalau nak buat benda-benda tu kan mahal tau, nak cari lawyer 10,000 ke 15,000 ke untuk menghantar surat sahaja kan. So I rasa baik tak payahlah, biar tak berbaloi kan. Betul. Tapi kalau you saman dia juta-juta, you kaya pula. Kalau boleh. Okay, bila kita bercakap dengan YouTuber macam Jason ni, pastinya korang semua dekat luar sana nak tahu macam mana nak menjana pendapatan, macam mana nak set up kita punya channel supaya lebih gempak, dan ini semua kita akan belajar dengan Jason sekejap saja lagi. Sementara itu kita nak tanya beberapa soalan-soalan cepu mas untuk Jason jawab. So Jason, macam mana dengan peningkatan you punya subscriber? Katanya apabila you dah bertukar bahasa daripada bahasa Inggeris, you guna bahasa Melayu dalam setiap video you, dan video you mendapat perhatian ramai sekali kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang berbahasa Melayu, orang Melayu lah. Dan you menunjukkan satu Malaysia punya konsep. Maksudnya
bahasa Melayu ni digunakan oleh semua kaum. Kaum India, kaum Cina dan kaum Melayu juga, dan kita semua satu bangsa, satu Malaysia, satu bahasa. You antara macam ikon bahasa lah. Sebab tak ramai orang Cina, orang berbahasa Cina yang macam dalam video dia punya penampilan dia nampak Cina tapi fasih berbahasa Melayu. So kenapa you nak beralih angin ke bahasa Melayu dalam video you? Adakah you punya strategi untuk mendekati rakyat-rakyat Malaysia ini, ataupun you nak orang kata membangkitkan semangat Malaysia, satu Malaysia? Apa jawapan you? Sebab dulu-dulu I buat video gadget dalam bahasa Inggeris. Ya, betul. So I rasakan susah nak dapat view sebab Malaysia ni kita lambat dapat gadget yang terbaru. So katakan iPhone ataupun Huawei ke apa-apa je kan. Kalau kata nak cari video gadget untuk gadget terbaru, kita asyik dapat video daripada YouTuber US je. Ya, betul. Sebab diorang dapat on the first day kan. So untuk Malaysia dapat, kita kena tunggu 2, 3, 4 bulan. So lepas tu masa kita dapat baru kita buat konten kan. Kalau kita buat dalam bahasa Inggeris tak guna sebab dia punya result tak tunjuk sebab dah lama dah untuk video YouTuber US tu dah list kat main page kan. So I rasa susah nak dapat view. I punya video dulu-dulu view dia lebih kurang 200 je max kan. So I rasa okay lah, why not kita cari cara lain lah untuk dapat view. So apa yang kita boleh buat bahasa Melayu sebab confirm orang US tak buat bahasa Melayu kan. Kalau nak cari konten gadget bahasa Melayu cuma orang Malaysia sahaja yang buat, ataupun ada setengah orang Indonesia yang buat. So dia punya percentage memang kurang sikit. And kalau kita buat iPhone ke apa ke yang kita dapat 3 bulan lepas 3 bulan selepas orang US, tapi dalam bahasa Malaysia itu boleh dikirakan pertama dalam senarai bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. So I pun rasa nak buat macam tu lah. So after that I start buat satu video buka kotak dalam bahasa tahun Melayu. 2016 betul tak? I rasa kot 2016 you start. Yes. So lepas tu dapat sambutan baik. So apa you punya produk apa buka kotak tu? I pun dah lupa. Buka kotak pertama yang you guna bahasa Melayu. I pun lupa dah. You tolong check sikit. Ya, I check tadi 2016 telefon apa tah. Tapi banyak Nokia kan? Dulu memang dulu ada banyak Nokia. Yes. So lepas tu I start to dapat komen-komen rakyat Malaysia yang kata YouTuber ni lain daripada yang lain sebab dia muka Cina tapi dia guna bahasa Melayu. So I sukalah, I subscribe lah macam tu. So lepas tu dah start lah the next video I pun buat bahasa Melayu, the next video I buat bahasa Melayu. So I terus je continue buat konten bahasa Melayu sebab memang ada sambutan banyak, komen pun banyak. Tapi you punya strategi kira berhasil lah. Ramai sekali kawan-kawan I pun dah kenal you. Kalau gadget, I tanya dia orang, kalau gadget you refer kat YouTuber mana? Kata dekat Smashpop. Kira macam you dah orang kata macam satu kejayaan bagi seorang YouTuber yang berbangsa Cina tapi fasih dalam bahasa Melayu. Dan satu lagi, dalam video-video you I perhati you menggunakan bahasa-bahasa yang macam double meaning, which is dia mengarah kepada I bukan kata lucah tau. I bukan kata lucah tapi gambaran I ke situ. Contoh I think you boleh buat contoh. I boleh. Okay, dan menggunakan macam I kasih contoh you menggunakan macam panjang, yes, macam luas, jolok, dan macam cucuk kan. So perkataan-perkataan itu macam dekat kepada orang-orang Melayu dekat luar sana. Tapi dah tak ada lah you macam nak kata macam bahasa-bahasa lucah macam lucah lain. Tapi you macam ke situ double meaning lah. Kenapa menggunakan macam tu? Adakah you
orang suka benda tu dan you teruskan, ataupun you kata tak ada orang komen pun, tak ada orang, macam tak ada macam bukan tak ada orang marah, komennya ramai kan, macam menghiburkan lah. Okay, I nak apa jawapan you, kenapa menggunakan double meaning yang ke arah kelucahan tu? So in the beginning kan, I rasa okay, benda-benda macam ni sebenarnya biasanya kita gunakan masa kita bercakap dengan kawan. Tapi kita biasanya sembunyikan benda-benda ni bila kita buat video secara official kan. Sebab ada kamera dan sebagainya, kita kena bercakap secara official. Tapi I rasa kenapa nak serius sangat buat video gadget kan? Bagilah casual sikit. Cakap macam kita bercakap dengan kawan kan. So kalau for example kita nampak skrin 7 inci, first thing you boleh teringat apa yang 7 inci tu. So dalam video tu memang I tak cakap apa yang lucah. Saya kata phone ni ada skrin 7 inci panjang, saya suka benda panjang. Itu je. Kalau of course lah, kalau kita guna phone yang ada skrin yang panjang, memang suka sebab boleh tengok banyak gambar, video pun besar kan. Itu bukan lucah. Tapi ada kala orang kata itu ada unsur lucah pula. Iyalah. Dia depend pada orang tu lah. Kalau kau minda otak blue, kita orang panggil otak blue tau. Otak blue macam kau fikir lucah. Kalau orang tu otak blue, dia akan fikir benda tu memang. Tapi you macam menekan lah benda tu. Betul, okay, betul. 2-3 kasih contoh sikit. Okay, satu lagi. So kalau kita ada headphone kan, kalau headphone kabel tu kita nak cocok kat mana? Cocok kat belakang, kat bawah. Betul lah. Sebab dia punya lubang headphone ada di bawah phone kan. So kita kena cakap lah, okay, kabel ni kita cocok kat lubang bawah. Tentulah. Memang apa lagi perkataan yang you guna? Kopek. I rasa banyak yang komen sebab I kata perkataan kopek. I kata okay, jom kita kopek plastik sekarang. I suka kopek. Dalam bahasa Inggeris apa? Peel. Kenapa tak you peel guna off the paper? Sebab peel bahasa Inggeris mah. So dalam bahasa Melayu, kopek adalah proses mengkoyakkan kertas untuk melihat ada apa di dalam kan. So kopek, tapi ada banyak yang kata kopek ni dalam bahasa Terengganu ke apa, kopek Kelantan. tu maksud Kelantan. I think Pantai Timur. Dia kata kopek tu benda lain lah. Kopek tu bahagian wanita. Dia kata tak, dalam sekolah kopek tu buka kertas. So I pun continue guna sebab I memang guna perkataan yang official kan. Kopek tu maksudnya buka kertas. So apa respon ataupun komen-komen you punya subscriber? Komen dia orang suka. Ada yang kata ni lucah lah. Ada yang kata kopek tu memang saya pun suka. Lepas tu I pun buat banyak lagi proses kopek. So sampai sekarang setiap video buka kotak pasti ada segmen kopek time. Kopek time tu I tutup dia punya music, I bagi orang dengar je apa bunyi kopek, iaitu ASMR kertas plastik. So dia orang suka lah. Suka. Tak ada yang macam komen negatif kat you, macam kecam you ke? Tak ada sebenarnya. Ada satu saja dalam satu video 2-3 tahun lepas kot. Dia kata anda tak sepatutnya menggunakan perkataan-perkataan lucah di dalam video yang boleh dilihat oleh orang awam. Kalau you continue menggunakan perkataan lucah, saya akan report you. So I pun rasa mana lucahnya. I tak cakap pun apa yang lucah. Tapi I think yang kopek tu orang ke arah situlah. Ada apa lagi perkataan yang lain? Biasanya kalau ada lagi. So charging phone. Charging phone kita kena, kalau dah tak ada bateri kan. Lepas tu kita dapat cari charger. Lepas tu kita charge kita punya phone. So you rasa apa? Gembira kan? Seronok kan? So saya pun cakap lah, so kalau benda ni kita cocok lubang bawah tu, kita seronok. Double meaning sangat. Sebab ada bateri phone, kalau tak cocok nanti bateri habis, mati kan.
Itu pun sebenarnya bukan lucah. Aduh. Okay, video buka kotak yang paling banyak views. Video buka kotak yang paling banyak view sebenarnya saya rasa Kecil apa? Dulu saya rasa video iPhone. Tapi bukan. Video yang paling banyak view boleh cakap brand boleh kan? Boleh. Video seperti phone Realme, phone Oppo, Android lah. Android yang bukan flagship. Yang budget, murah. yang murah. Yang lebih kurang 300 sampai 600 budget macam tu. Dia kan dapat banyak view. Berapa tontonan? Tontonan lebih kurang 100-200 ribu view. Okey lah. Kalau iPhone view dia kurang, lebih kurang 10 ribu, 30 ribu macam tu. Sebab depending on the demand juga, sebab banyak yang tak nak beli phone yang mahal kan. So dia secara natural dia orang tak akan pergi research ataupun tengok video phone yang dia orang tak akan beli. Dia akan cari phone yang dia boleh afford lah, kan, yang boleh afford. So dia pun cari, dia nak tengok video tu, lepas tu dia beli. Jason, ramai yang nak tanya, yang nak tahu daripada Jason, macam mana kita nak menaikkan kita punya subscriber dengan kita punya video yang permulaan lah, untuk buat YouTube ni. Macam mana kita nak start tapi nak momentum yang boom terus. Macam mana? Bagi pendapat sikit. Pada pendapat saya ada dua cara kot. So cara pertama, kita tengok ada apa trending topik sekarang. Okay. Kan. So katakan trending topik sekarang Don Donki open in lot 10 katakan kan. So kita kenalah pergi buat video tentang Don Donki. Yang apa, kedai Jepun tu. So sebab semua orang nak tahu ada apa yang dijual di dalam kedai tu. So kita kena buat benda tu lah. Confirm video satu video je you upload kat YouTube, dia boom. Itu cara pertama, kita ikut trending topik. Cara kedua, kita boleh buat video yang sentiasa orang carikan. Betul. For example, macam mana nak lekat screen protector. Macam tu lah. So video macam tu kan, you akan rasa okey lah, mungkin saya tak akan cari video tu. Tapi banyak orang yang nak cari, sebab banyak orang nak lekat screen protector kan. Dan video macam tu, dia tak ada jangka masa expiry tau. Bila-bila je. Sampai you tua pun ada orang akan lihat video yang you upload 10 tahun yang kena cari benda ni, yang macam orang akan cari. So banyak sebenarnya. For example, benda lain, macam mana nak jahit baju, macam mana nak tie you punya tali leher tu. Itulah semua benda-benda yang senang, tapi orang nak lain tengok untuk belajar je. Macam mana nak lipat baju kan. You pernah buat? Tak pernah buat. Okey, dari segi penjanaan pendapatan, sebenarnya dalam YouTube bukan kita bergantung kepada AdSense saja. Betul. Kita ada sponsorship, kita ada affiliate, kita boleh letak link affiliate dekat description. Kita juga ada membership dekat YouTube, ada macam penonton ataupun subscriber kita kena bayar macam RM10 sebulan ke, then kita bagi kita punya video yang eksklusif, behind the scenes, sebagainya. Okey, bagi pendapat Jason, macam mana kita nak menjana pendapatan, cara yang lebih, orang kata tak adalah struggle sangat, tapi ialah bila dah kita ada partnership dengan YouTube, tak nak lah dalam AdSense tu ada macam RM3 sebulan, tak nak lah kan. So kita nak tahu daripada Jason, macam mana kita nak menjana pendapatan, nak, orang kata dalam istilah lain, kita nak kaya lah dengan YouTube. Okay, I rasa kan
apa yang Budi cakap tadi betul, yang AdSense tu memang tak boleh harap lah. Sebab dia punya duit memang sikit. Sikit sangat kan? RM3, maksimum pun apa RM10 kan. Betul. Sebulan kalau you ada banyak view. Sebab dia punya view untuk dia punya iklan semua macam 0.01 sen untuk satu view kan. So itu boleh dikirakan side income lah, di samping lah, okay. So kalau nak jadi kaya, I rasa boleh dapat job ataupun sponsored video from brands lah. From Nak dapatkan benda company tu lah. susah tau. Susah. So apa yang kita kena buat, kita kena buat video kita according to, berdasarkan apa yang kita suka, kita punya personality, yang kita tak tiru orang lain. Lepas tu sebab kita juga kena buat video tentang topik-topik yang kita sukakan, supaya kita boleh sentiasa buat video-video tersebut tanpa rasa letih. Sebab selalu nak copy orang kan. Kalau nak copy orang, tak ada idea, you pun rasa tak kreatif. So untuk menghindari perkara-perkara tersebut, kita cuma perlu buat benda yang kita suka je, yang kita minat. So everyday kita boleh buat benda tu. So katakan kita suka bancuh kopi kat rumah kan. So kita buat je video kopi. Everyday kita buat, sebab everyday kita bancuh kopi kan. So why not guna benda tu untuk buat video setiap hari. So one day yang brand-brand untuk kopi tu semua kan, dia orang nampak you, dia nampak you punya content, dia akan sponsor you. Saya ada apa mesin kopi ni, apa kata saya bagi you buat je kopi you biasa-biasa. Lepas tu you tunjuk je kita punya mesin macam tu. So that's one of the way lah to earn that bigger chunk of the money. So daripada minat, kita buat video apa saja yang kita suka, our passion lah. Passion, yes. Kalau you suka masak, you buatlah video masak. Yes. Then untuk mendapatkan perhatian daripada klien-klien, mungkin daripada restoran-restoran, dia tengok, wah menarik lah cara dia penyampaian video dia kan. So why not datanglah ke restoran dan kita orang bayar mungkin dalam RM500 satu video buat food review kan. Wah, macam tu menarik. So mungkin Jason nak reveal berapakah pendapatan Smash Pop dalam sebulan. Range lah. Kalau you tak nak reveal pun mungkin dalam berapa ratus ke. I rasa benda ni tak boleh cakap lah. Tapi cukup makan lah. Cukup makan lah. Tapi mesti banyak kan. Sebab I tengok you punya video-video ataupun gadget-gadget you pun boleh tahan. Terbaru you beli kamera Sony A7S3. Yes. Berharga RM18,000. Itu I dah lama fikir tau. You nak beli? You nak beli tak? Nak beli ke tak? Tapi benda ni mahal. Tapi I guna ke tak? Dah beli macam mana nak dapat balik duit tu? So I fikir. Tapi dalam proses pemikiran tu, dalam 2-3 bulan tu, I pun dapat beberapa job. Untuk Instagram, untuk YouTube dan sebagainya. So I pun kira lah, kalau job ni bayaran semua ni I kumpul semua, I rasa cukup untuk beli kamera ni. Wow, sekarang baru I tahu berapa pendapatan you dalam sebulan. Okey, beberapa bulan. Okey, beberapa bulan. So RM18,000. A7S3. Budi juga suka Sony. So banyak benda-benda yang macam berkaitan dengan kamera Sony, Budi akan tengok ataupun refer kat YouTube Smash Pop. Yang terbaru, dia ada memperkenalkan 3 lens terbaru daripada Sony. Boleh secara ringkas Sony dia memang launching ataupun buat yang baru ataupun macam mana? Dia baru saja umumkan yang ada 3 lens kecil je, lens compact untuk kamera full frame, terutamanya yang A7C. You kenal tu? A7C adalah kamera full frame tapi compact juga. So dia orang buatkan 3 lensa ni untuk pemilik A7C lah. Tapi kalau I ada kamera lain, boleh juga. Macam yang kamera saya tu pun boleh. Kamera you pun boleh sebenarnya. Sebab dia satu mount untuk semua kamera kan, E-mount. Macam tu lah. So you kalau you nak beli pun boleh. Okey lah, kita kumpul duit
berapa bulan ke 18,000 I betul-betul berminat tau dengan S7S3 kamera dia memang hebat. Memang gila. Terutamanya bila you nak ambil gambar-gambar yang slow-mo, right? So FPS dia 120. Yeah. Lepas tu dia punya autofocus untuk mata memang sharp. Oh my god. Kalau you nak ambil video kucing ke semua kan, dia fokus kat mata kucing je. Bukan buah tu tau, tapi mata untuk binatang tu. Memang jauh beza lah dengan kamera A6600 yang sekarang ni yang tapi yang kamera you pun actually very good. Tapi tak ada 120 fps, tak nak. Jason, kalau kita perasan, Jason juga selalu featured ataupun menjadi orang perantara lah dekat mana-mana live dekat Shopee kan? Shopee, Lazada tak ada? Lazada pun ada. Oh, ada juga. So ramai yang macam tertanya-tanya, benda ni macam satu tugas yang sangat-sangat tough bagi lah. Mungkin bagi setengah orang macam buat live ni something yang menyeronokkan. Bagi you pula macam mana bila buat live? Ramai ke nak tengok I buat live ni, dan apa kesukarannya, cabaran nak buat live ni? So untuk buat live Shopee dan Lazada ni ada dua kategori. So satu kategori adalah seperti apa yang saya buat di Shopee. Mereka mengundang saya ke office Shopee. Oh, you kena pergi untuk hostkan Shopee live untuk dia orang, untuk menjual perkakas rumah, peralatan rumah dan juga gadget untuk Shopee, untuk pengguna-pengguna Shopee. Okay, so itu saya punya role cuma pergi sana secara host untuk rancangan tersebut itu sahaja. Okay, so yang satu lagi kategori saya buat host Shopee live atau Lazada live untuk saya punya klien seperti Vivo, seperti Realme dan sebagainya. So saya jual ataupun saya introduce, memperkenalkan gadget-gadget yang terbaru di Shopee dan Lazada dalam channel diorang. Macam tu lah. Kiranya you jadi jurujual lah, salesman. Salesman lah. Yes, benda yang macam something, I think kalau sekiranya tengok pada live tu tak ramai orang, apa perasaan you bila macam then klien apa kata pula klien? Actually kan saya rasa lucky lah, sebab untuk kedua-dua benda ni yang saya buat, walaupun untuk Shopee ataupun untuk klien saya, diorang sudah famous tau. Shopee memang semua orang tahu, Vivo semua pun orang tahu kan. So bila kita buat benda tu, memang ada banyak yang tonton. Seperti yang saya buat untuk brand yang gadget-gadget ni kan, sebab diorang sentiasa ada bagi free gift untuk sesi-sesi ni. So banyak yang tonton untuk dapatkan free gift. So that's why ada banyak penonton lah. So you kena guna lah dulu macam misal kata ada satu periuk nasi, you nak perkenalkan kepada pengikut Lazada kan. So nak tak nak you kena guna juga periuk nasi tu. Test dulu lah. Test dulu, tahu kan apa ciri-ciri dia, apa fungsi dia yang special. Lepas tu boleh perkenalkan ke penonton lah. Jason, kongsilah sedikit pengalaman yang tak mungkin you lupakan sepanjang menjadi YouTuber. Apa yang yang tak lupa lah, macam sedih ke, happy ke? Yang pertama yang boleh saya ingat adalah satu proses buka kotak yang terbesar pernah saya buat untuk sebuah kereta. Itu adalah kereta Ford Mustang. Oh my god. Masa tu so kereta tu you tak boleh masuk dalam rumah. Tak so boleh. lokasi dia you kena pergi mana? Lokasi tu kita buat kat Cyberjaya. Studio? Tak, kat tempat lapang. Oh, kenapa I tak tengok lagi I tak tengok lagi video tu. Okay, you boleh carikan. Tahu buka berapa? kotak Ford Mustang. So benda tu kita shoot kat tanah lapang di Cyberjaya kot. Okay. Lepas tu kereta tu diorang dah punggah ke sana menggunakan lori ke apa, dalam kotak yang besar. Kotak
Kotak kertas atau kotak kayu? Kotak kayu. Kotak kayu. So lepas tu proses dia, saya adalah pengacara untuk proses tersebut. Actually video tu bukan video dia orang tau, video saya. So dia orang memang nak saya buat Smash Pop unbox dalam channel Smash Pop saya untuk kereta ni. Tapi dia orang dah sediakan videographer? Semua dah sedia. Saya cuma pergi sana untuk jadi host je. Cakap-cakap je. So I pergi sana, lepas tu I masih ingat proses buka kotak dia bukan kopek, tapi tarik. You tarik tali. So I kena tarik dia punya pintu keempat belah untuk reveal dia punya kereta kat dalam tu. So lepas tu kita dah tengok luaran kereta, kita masuk ke dalam. Lepas tu kita switch on pula, bukan phone. Kita start engine. Kita start engine kereta tu untuk dengarkan dia punya bunyi vroom macam tu kan. Sebab dia punya bunyi tu sebenarnya palsu tau. Dia ada speaker kat dalam. Sebab kereta tu memang tak ada bunyi macam tu. So macam kereta elektronik kan, memang tak ada bunyi kan. So dia orang akan sediakan bunyi tu untuk orang rasa kereta ni macam kereta betul lah, tulen lah. Tapi memang kereta tu kereta betul, boleh drive lah. So kita tunjuk lah dia punya aircon, dia punya seating semua. Macam tu lah, itulah proses buka kotak terbesar saya. So ada tak perkataan lucah you guna masa? Tak ada. Sebab nervous kat sana kan. Nervous nervous. Makna kata you pergi tu you tak tahu produk apa yang you kena buat. I tahu. You tahu kereta tu, and then you baca lah I baca lah, yes. Semua. Tapi banyak orang yang di sekeliling saya tahu. So semua orang pun fokus kat saya. So saya pun nervous lah. Yelah, selama ni you shoot dalam bilik, tak ada siapa yang nak tengok. Betul. Tiba-tiba you unboxing, semua orang nak tengok. You ada pegang untuk menjadi duta mana-mana produk? Pada masa sekarang Puma kot. So setiap kali ada baju baru dia akan bagi you untuk betul. you. So I rasa dah menarik, bekerja sama dengan mereka untuk lebih kurang 8 tahun dah. Lepas tu setiap siap masuk paper kan? Betul. Dia jadi model lah, model untuk diorang lah. Lepas tu setiap 3 bulan diorang akan call. Dia kata ada baju baru, ada kasut baru, jom ambil. So banyak baju Puma dalam wardrobe you lah. So yang dah lama tu biasanya I akan donate lah. Macam tu lah. Kalau tak melimpah-limpah. Okay, kalau kita bercakap dekat pasal studio you dah buat studio tour. Yes. Dan kita dapat lihat lah ada tim dark studio gelap, studio dan studio terang. Yes. Mungkin boleh terangkan sedikit lah luas tak you punya studio tu, and then kenapa memilih ada dua konsep? Tapi I selalu tengok yang konsep yang terang, yang white tu. Yang gelap you jarang guna tau. Sebenarnya ada. So I start dengan yang studio yang terang tu, yang putih tu. Itu dulu I buat buku kotak sana. Lepas tu video yang ulasan semua pun ada kat sana. So lepas tu I tengok YouTuber lain kan, dia punya studio untuk buat ulasan lain sikit sebab dia orang duduk kat depan meja. Lepas tu ada lampu neon di belakang sebenarnya semua kan. So I rasa I pun nak buat macam tu lah. So lepas tu I pun buat satu lagi space untuk buat ulasan je. So sekarang I ada studio yang warna cerah ni untuk buka kotak sahaja, dan untuk ulasan, review dan benda-benda lain I guna studio yang gelap. I punya favourite pun yang gelap tu lah, sebab ada benda-benda cantik, ada neon Smash Pop kat belakang. Untuk mendapatkan studio macam tu berapa kos? Untuk anggaran satu lah atau kedua-duanya? Dua-dua semuanya termasuk peralatan dan juga kamera. Okay, jangan kira kamera lah. Kita kira tripod dengan semua lampu semua lah kan. I rasa lebih kurang ada 30-40 ribu macam tu. Jason, kita lebih pergi kepada
ataupun persediaan untuk buat satu video unboxing. Okay. So kita nak tanya Jason, apakah persediaan dia? You bila dah dapat produk, okay, aku nak buat unboxing. Apa persediaan dulu? Sama ada you tekan pada skrip dulu ke, ataupun mood you ke, macam mana? Apa yang you akan buat? So biasanya bila I dah dapat gadget yang baru tu, saya akan research dulu, I pergi website diorang, I kena baca dia punya specs, I kena fahamkan apa yang diorang nak wawakan. Sebab semua gadget dia pasti ada satu atau dua atau tiga ciri yang penting. Yang phone lain tak ada. Betul. So benda tu yang you akan tekan. Yes. So I kena ingat semua dia punya spesifikasi. Lepas tu I kena ingat apa fungsi special yang diorang ada. You ingat? Ingat lah. Maksudnya, oh my god, tak ada macam ada skrip kat depan ke? Dulu memang tak ada skrip. Tapi sekarang I ada buat pointer point form lah. Benda-benda yang saya kena cakapkan. You tengok lah dekat iPad tu. Betul. So I akan letak iPad di sebelah kamera. So untuk remind saya kalau saya tersilap cakap ke, kalau saya terlupa cakap ke, at least I ada pointer-pointer kat sana lah. So lepas I siapkan pointer-pointer ni, sebab I tak boleh guna phone mah. Phone tu masih dalam kotak. So I memang tak tahu phone tu macam mana, phone tu okey ke tidak kan, sebab itu proses buka kotak sahaja. So apa yang saya boleh buat, I tengoklah review orang lain. So at least I faham apa yang saya akan dapat dalam kotak tu. Lepas tu I pun shoot lah video tu. Dari segi kelancaran bahasa bercakap, dan kita nak mengelak fumble ataupun tersasul ataupun lidah tergeliat ni, macam mana you prepare yourself? Actually sebab YouTube kan, kita record. Lepas tu kalau yang salah cakap tu tak apa, sebab kita boleh edit. So apa yang saya buat dulu, I nervous bila saya salah cakap. Oh, you nervous? I nervous. Walaupun kita tahu benda tu rakam, lepas tu kita sendiri yang edit. Tapi you still nervous. Sebab ada kamera kat depan kan. Itu dulu-dulu lah. Tapi sekarang I biar je, I pun cakap je. Kalau salah cakap tak apa, I terus stop sekejap, biar ada gap, senang nak edit. Lepas tu I continue cakap benda yang betul. Sebab I tahu okay lah, part ni I akan keluarkan masa saya edit. Macam tu lah. So sekarang proses untuk record video buka kotak tu lebih lancar. Sebab I tahu apa yang saya nak, apa yang saya tak nak. I think I bersetuju dengan you punya cara. Sebab kadang-kadang untuk newbie yang sekarang ini, orang kata macam nak membiasakan diri untuk bercakap depan kamera, itu satu benda yang sukar bagi mereka. Sebab kadang-kadang kita macam tak yakin, macam ada je macam alamak, macam nervous pun ada kan. So macam mana kita nak mengelak daripada rasa macam rendah diri ke, ataupun kita rasa macam nak bercakap tu tak macam orang lain. So ini soalan yang baik. Sebab dulu kan memang I malu tau nak bercakap dengan orang. Masa muda-muda lah. So for example, masa interview, katakan kita interview orang yang famous ke, atau boss ke, kan, kita nervous. Sebab kita rasa kita rendahkan diri kan. Dia orang ke atas. So kita cakap pun mungkin tak cukup kuat, ataupun kita fumble. Tapi untuk saya kan, saya ada tips tau untuk saya sendiri. Kita bayangkan orang famous tu, katakan bos lah, bos yang ke atas tu, kat office kat atas tu kan. Kita bayangkan dia kat toilet. Kita bayangkan dia kat toilet, kat mangkuk tandas. Macam mana rupa dia. Tiba-tiba dia punya value drop. Oh my god. I tak expect you cakap macam tu. Serius. Maksudnya you macam merendahkan dia. Macam merendahkan sebenarnya dia macam dia tak adalah tinggi. Kita dia yang menganggap dia tinggi. je. Dia manusia biasa juga. Yes. So lepas tu you rasa okay lah, dia pun buat benda bersama seperti saya kan. So tiba-tiba you akan rasa confident sikit. So you pun cakap lah macam kawan sebaya lah. Cakap orang kata macam kawan-kawan kan. Okay, I teringat bila you kata kita bercakap dengan kamera tu macam kawan-kawan.
I pernah pergi print gambar kawan I ataupun gambar mana-mana selebriti, I letak dekat belakang kamera. So I bila tengok muka dia, so macam I anggap I bercakap dengan dia. Lepas tu I siap tulis sila senyum selalu. Sebab muka I ketat. So ada sometimes I dapat komen, kenapa serius sangat muka tu, senyum lah. So I cakap macam tu, I selalu ingatkan, okay, senyum, bercakap depan kamera, senyum, dan belakang tu ada gambar I ataupun gambar siapa-siapa je, Fatah Amin ke siapa saja. So I cakap dengan dia. So benda tu melatih I buat macam bercakap macam casual, berbual lah macam seharian. So sekarang you pun dah ada bayangan benda tu kan di kepala kan. So tanpa melekat benda tu. Lepas tu mungkin dalam 6-7 bulan ataupun depend pada you guys lah. Tapi I dalam ambil setengah tahun juga untuk membiasakan diri lah. Kadang-kadang kita bercakap kat luar lain, bila dalam kamera lain pula. Yes. Macam mana kita nak adapt macam you ada satu ciri-ciri yang orang lain mungkin tengok, senangnya Jason ni buat video kan. Bahasa pun bahasa macam cakap dengan kawan-kawan. Pernah tak you macam dulu-dulu you punya bahasa macam skema gila? Actually dalam untuk video-video bahasa Melayu kan tak ada tau. Actually I lebih casual bila bercakap dalam bahasa Melayu. Sebab every time I berjumpa, kalau ada kawan yang boleh bercakap bahasa Melayu ataupun di negara lain kan, bila kita terjumpa ada kawan from Malaysia ataupun orang Melayu, I terus akan cakap bahasa Melayu, terus jadi casual. Kalau cakap English memang formal sikit. I pun tak tahu kenapa. So bila I buat video dalam bahasa Melayu, memang I rasa chill. Okay, kalau kita tengok you punya Instagram pula kan, I tengok, perhatikan you akan upload dalam pukul 12 tengah hari macam tu setiap hari, gambar you pergi lepak dekat restoran ataupun kafe-kafe hipster ni. Betul. Macam mana you tahu yang I post? I stalk lah. Macam I dapat tahu, macam I notifikasi I dapat macam Jason ni dah set dia punya post dekat Instagram kot setiap tengah hari. Ada pasal tengah hari kan? Betul. Adakah gambar tu gambar yang you ambil daripada koleksi lama-lama ataupun gambar yang baru you buat pada hari tu? So first kali betul yang timing tu 12.30 setiap hari. 12.30. You dah set? I dah set. Bukan set lah, I dah set dalam otak saya. Okay. Maksudnya 12.30 hari ni aku akan post satu. Betul. Setiap hari. Setiap hari. So I rasa 12.30 tu I post. Lepas tu orang pergi lunch time, dia akan scroll Instagram so dia akan nampak gambar saya. So I nak catch yang lunch time punya crowd lah kot. So lepas lunch time crowd, I ada satu hari lagi untuk semua orang tengok saya punya gambar. Dulu memang I post waktu malam, pukul 8 ke 9 ke 10 ke, sebab I rasa itu adalah masa yang paling banyak orang tengok Instagram, sebab lepas dinner, sebelum tidur kan. Tapi I rasa kalau diorang dah tengok, lepas tu diorang dah tidur, satu malam tak ada orang tengok sebab semua orang tidur. So I baru dapat 3 jam je. So I rasa okay lah, tak nak, I pindah slot saya ke 12.30 jam tu lah. You punya teknik ambil gambar makanan, satu benda yang ramai yang nak belajar daripada you. So boleh ceritalah macam mana you boleh, orang kata, belajar ataupun yelah, benda ni berkaitan juga dengan aplikasi edit. Cara you edit, angle you ambil gambar, color grading, apa semua. Boleh cerita sikit? Nak ambil gambar makanan. I rasa composition untuk gambar tu kena belajar, kena faham apa yang lebih natural untuk dilihat oleh mata,
So kita kena practice lah. So dah banyak tahun saya practice. So saya tahu mana untuk letak makanan, mana letak kopi, mana letak garpu, sudu dan sebagainya. Angle apa yang saya kena ambil untuk jadikan cantik dan sebagainya. Itu semua akan datang dengan pengalaman. Kita kena berlatih. Betul. Practical. Walaupun you belajar guna application ke, dekat buku ke, tapi kena juga mengamalkan ataupun praktis lah. So I bagi satu example lah. Apa application you guna? Application yang untuk edit. Biasanya I akan letakkan gambar kat Photoshop dulu, kat komputer, untuk keluarkan benda-benda yang tak cantik, bersihkan gambar sana sini, gambar bagi terang sikit sana sini kan. So once I finish dengan Photoshop, I akan hantarkan gambar tu ke saya punya phone. So dalam phone saya akan buka gambar tu kat Lightroom. Kat Lightroom tu saya edit lagi, sebab mungkin dalam phone, dalam screen tu gambar yang saya edit tadi tak secantik. So saya akan touch up lagi menggunakan Lightroom. Lepas tu I letak filter saya kat Lightroom. Lepas tu sometimes I akan pergi ke Snapseed. Snapseed untuk benda-benda yang saya tak boleh buat dalam Lightroom. Sometimes, like for example, dalam Snapseed kita ada satu fungsi untuk expand bahagian luar gambar. Itu benda aplikasi lain tak ada, cuma Snapseed je. Gosh, maksudnya ada 3 application you guna daripada Photoshop, Lightroom, Snapseed. Yes. Lepas tu baru saya post. Patutlah gambar-gambar you kena ambil, kena curi kat orang. Macam tu lah. You suka travel kan? Suka. Ada tengok video you pergi London, tengok I think Media Junket ke dengan Harry Potter. Betul, Harry Potter betul, zaman zaman Harry Potter lah. 2011. Cerita sedikit macam mana you dapat pengalaman trip tu. Trip tu itu adalah daripada MSN. MSN Microsoft kot. So diorang ada deal dengan Harry Potter untuk membawa influencer ataupun KOL ke sana untuk tengok dia punya premiere dan juga buat konten. So dia punya agensi cari saya menjadi salah seorang daripada influencer, dan kita pergilah ke London. Tengok red carpet. Lepas tu tengok semua aktor-aktor untuk cerita Harry Potter tu. Lepas tu kita pergi tengok dia punya movie. Actually trip tu kan sangat-sangat pendek. 2 hari 1 malam je. Lepas tu sampai sana dah letih tu. Sangat letih sebab nak fly ke sana dah lah berapa jam? 20 jam. Oh my god. 20 jam pergi, 20 jam balik, tapi kat sana lebih kurang 20 jam je. You tak extend ke? Tak extend sebab dulu I tak tahu macam mana nak buat benda tu. So I ikut je dia punya plan. Hari ni sampai, esok balik. Okay. Tentulah. You suka pergi gym juga Macam mana gym sekarang, waktu MCO, after MCO? Gym dah buka. Okay. So even if I pergi kan, I pun takut. So I pakai mask. Kena pakai mask lah. Gym mana you guna? Dulu I pergi yang ada banyak cawangan tu. Tapi sekarang I dah quit saya punya membership. I join yang independent gym je. So I masuk, I bayar counter, lepas tu I balik. Tapi I tengok you juga selalu jogging petang-petang. You jogging kat luar rumah. Betul. Ada sekali you langgar SOP kan? Tak adalah. You pergi you jogging kat luar kan? Tak, I always jogging around my house. So around my house lebih kurang jarak dia 5 km lah. So 1 minggu at least ada 2-3 kali kot. Macam tu lah. Sebab dulu you punya physical bentuk badan cabi, macam berisi sikit lah. Lepas you I think you berlari banyak out. Actually bukan tau. Okay, so tips untuk kurangkan berat badan. Kurangkan nasi dan juga gula. Betul. You tak minum Nescafe ke? Nescafe? I tak boleh lah. I bangun tidur, I kena minum Nescafe. I minum yang kosong. 3 in 1 tu.
minum Milo kosong. Milo kosong. Untuk diet lah. Oh, Nescafe tak guna. Tapi you ada juga apa Nescafe punya apa yang panggil? Machine. Nespresso tu. Betul. Yang tu ada gula tak? Okay. Itu best. Dia punya kopi memang pure. Yes. Okay, kita ke 3 perkara. Kita nak tanya 3 perkara. 3 perkara. Kenapa nervous? Gila. Okay, 3 TikTokers yang paling kelakar kat Malaysia siapa? Oh, TikToker Malaysia yang kelakar. Yang saya boleh ingat lah Patricia. Okay. Yang dia ni gadis India yang selalu bercakap dalam bahasa Melayu juga. Dia sangat-sangat tinggi dan juga sangat-sangat kurus. Konten dia apa? Konten yang buat punchline tu? Dia punchline lah. Punchline tu? Yes. Dia selalu cakap tentang apa adegan-adegan di sekolah, cikgu-cikgu, beberapa jenis cikgu yang berlainan di sekolah, macam itulah. Satu lagi nama dia Moses. Moses ni dia pun kategori sama dengan Patricia. Dia pun cakap-cakap tentang, dia buat satu adegan, lepas tu dia acting sendiri acting 2-3 role. Dan satu lagi nama dia Hubert CEO. Dia dah dapat 1 million follower dah kat TikTok. Wow. Dia punya joke memang kadang-kala ada lucah sikit juga. Satu lagi dah settle. Dah 3 dah. Okay, 3 grup K-pop yang diminati. Sebenarnya saya bukan peminat muzik kan? Betul. K-pop. I boleh tengok. You tak suka muzik. I casual je. I tak minat sampai beli CD, beli semua. You pergi konser, tak ada. I cuma dengar muzik as entertainment je. Walaupun you pernah bekerja dengan stesen radio. Dulu-dulu memang ada minat sikit, lebih banyak sebab I boleh I boleh meet semua artis kan, berjumpa dengan diorang. Tapi sekarang I even dalam kereta I dengar podcast tau. I tak dengar muzik. Macam tu lah. Okay, podcast apa yang you selalu dengar? Podcast gadget. Macam The Verge, macam Unbox Therapy. Itulah. Okay, berkaitan dengan itu, YouTuber ataupun content creator yang you inspirasi ataupun you sangat menjadi idola lah. Idola you siapa? I suka soalan ni. YouTuber. So yang pertama, of course, this one is from the US kot, from Canada kot. Siapa? Nama dia Jesse Driftwood. Oh, Jesse Driftwood ni dia memang suka buat video yang dia punya transition memang cantik. So kalau macam kita orang kan transition satu klip dengan satu klip kita letak transition kan, dia buat transition dia sendiri. So dia putar kamera, dia panjat-panjat, semualah. Dia buat sendiri. Yes. So yang satu lagi Peter McKinnon. Peter McKinnon dia suka buat kopi juga. Lepas tu dia juga review gadget banyak. Dia popular. Dia dan kaya baru dia kaya. Buat studio. Studio baru dia gila. Dan satu lagi dulu I inspirasi daripada Casey Neistat. Sebab dia suka buat vlog kan. Kenapa? Apa cerita dia? I rasa dah tua kot. So dia fokus kat family, fokus kat dia dah kerja. Kaya kan. Actually kan, I think walaupun dia tak upload video, I think dalam sebulan dia pun dapat duit juga. Confirm. Kan? Sebab dia punya video-video lama kan orang pun tengok. banyak view. Oh my god. Apa istimewanya Casey for you? I rasa sebab dia punya live adalah live yang kita idamkan. In US lah, dapat semua gadget yang terbaru lah, dapat pergi trip-trip lah. I tengok dia punya studio kan. Oh my god. I think berserabut lah. Memang dia punya style macam tu. Tapi dia kadang-kadang tersusun juga. Dia tanpa susun juga. Tapi for me, I tak boleh hidup dengan dia punya cave tu, dia punya studio. Sebab macam tu. studio you minimalist kan. Dia punya memang berserabut. Gosh, tapi dia punya cakap, I think dia otai lah. I think dia antara pioneer yang dalam YouTube, dia number 1 lah. Yes, I rasa. Even Peter McKinnon pun lahir lepas dia. Dia tua tapi, sikit. So sekarang dia nak bersara.
I rasa dia sekarang pun ada upload YouTube. Satu kali sebulan kot macam tu. I perasan hari tu dia buat everyday punya vlog tau. Betul. Then dia stop. And then dia pindah. I think dia pindah Ke New York. Daripada New York ke LA. What happened Family kot. Yeah. I think Dah lama dia ada nak masalah dengan pindah. bini dia. I think macam I tengok bila I tengok video kan, macam dia ada masalah dengan bini dia. Kan? I pun rasa macam dia dengan bini tak berapa close. Lepas tu dia pun ada start satu podcast dengan dia punya bini, couples therapy. Oh ya. So tujuan podcast tu adalah untuk dia orang berdua untuk berbincang apakah masalah antara dia orang dalam dia punya marriage. Oh ya. Tapi I think brilliant lah dia. You bayangkan dalam vlog tu dia boleh buat beberapa angle, termasuklah drone. Betul. Oh my god, macam ada masa ke buat effort dia terlalu banyak. Terlalu banyak. Macam dia keluar dari rumah pergi kereta, ada drone kat atas. Oh my god. Kan? So you fikirkan kalau nak buat benda tu kan memang effort dia banyak. Nak berapa kali nak berulang-alik dari rumah ke kereta. And then one more thing, bila kita nak vlog, kita nak merakam kita punya ourselves kan. Then dia boleh letak macam I pernah buat tau. I pernah buat macam mana I nak vlog myself, I nak record myself dengan ada tripod. So kita alih tripod sini. Aku nak angle aku jalan. Daripada belakang satu, depan satu. Macam oh my god. Macam tapi dia guna satu kamera je tau. Satu kamera, so satu dia letak tripod. depan, dia jalan, lepas tu dia cut, dia letak belakang, dia jalan lagi. Seamless. Nampak macam seamless. Dia punya editing pun best. Gosh. Memang otai. Dan satu video yang I pernah jumpa, dia pergi ke satu show ataupun awards. Dia kena halau ke macam mana? Dia pernah tengok tak? Dia kena halau? Dia kena macam something yang macam, yelah, dia kan di tangan dia ada kamera kan. So orang tu tak bagi dia buat video Oh itu I tak tengok. So I tak tengok. Oh my god. I think newbie ataupun YouTuber gadget yang baru, you rasa dia akan jadi rising star dalam YouTube? You ada kenal tak? Ataupun Hollywood ke luar negara ke mana ke? Untuk gadget I tak tahulah mana-mana yang baru sebab I asyik tengok 2-3 orang yang sama je. I think I ada tengok seorang, Peter juga nama dia. Peter Pan. Wait aku cari. Dari mana tu? Malaysia. Satu Peter McKinnon. Ada lagi Peter ke? Ada. Sekejap I think you kena tengok juga dia. Sebab dia macam Peter Peter Lindgren. Siapa tu? LINDGREN. Okay. Apa yang dia buat? Dia buat gadget juga. So sekarang dia ada bina satu studio baru. Nanti you tengok lah. Boleh. Okay, seterusnya 3 minuman kegemaran you. Flat white. Yang pertama, setiap kali pergi mesti order flat white. Lepas tu Milo. Milo kosong. Satu lagi 100 plus. 3 filem kegemaran you. Parasite. Best. Satu lagi Train to Busan. Tiba-tiba semua Korean. English. I pun lupa dah apa benda tu. Avengers yang last Avengers. Tu, yang Iron Man mati tu. Memang best. You dah tengok dalam HBO ada satu filem Justice League yang baru, Zack Snyder? Belum tengok. Yang tu 4 jam. Dia Justice League juga, tapi dia akan macam more dia tarik banyak benda. So dia tak banyak cut lah. Dia tak banyak cut. Okay. 3 tabiat yang susah nak tinggal. 3 tabiat yang susah nak tinggal. Pergi tandas tak tutup pintu. Dan apa cerita?
Tak adalah, sebab tak ada orang kat rumah. Tak payah tutup lah pintu. Dah, aku pun boleh buat. Satu Okey. lagi, okey, baju tak lipat-lipat. Oh. Kalau lipat tak simpan-simpan. Biar je kat corner. Satu lagi, lepas minum cawan tak cuci. Okay. Sampai nak guna baru cuci. 3 gadget yang wajib ada. Kena brand ke spesifik ke atau kategori je? Apa-apa je, macam phone, apa lagi? Okay, phone of course. Okay. Satu lagi I rasa kamera. Okay. So kamera apa pun boleh lah asalkan ada kamera. Satu lagi I rasa untuk gaming Nintendo Switch kot. Sebab memang best. Main game kan? Kat rumah you main game tak macam PS5 ke? PS4? Tak ada, I main Nintendo. Oh, Nintendo tu je. Switch So, je. apa bestnya main benda tu? Sebab I rasa game untuk yang PS kan, dia kencang tau. Dia macam tension. I tak boleh tau. Main game kena enjoy. Oh, tension. So kalau Nintendo punya game macam Super Mario semua kan, dia punya game memang seronok gembira dia masa you main. Okay. 3 gadget paling mahal pernah you beli? Kamera yang Sony tu. PS. Oh my god. iMac. You tak rasa menyesal beli? Tak menyesal. Tak menyesal. Memang happy. Memang happy. I rasa you pun kena you ada. sama je. Gambar. Okay, ni bukan video tau. Gambar. You ada pernah ambil gambar makanan Ada. So, Tapi okay, bila you tengok gambar tu dengan you guna kamera-kamera lain, ada beza tak? tak beza. Sama je. Tapi sebab video apa lah, yang, okay lah. sebab apa yang kita tengok gambar size dia kecil Instagram. Kalau you tengok full resolution you akan nampak. Tapi dia punya perbezaan ketara bila kita buat video. Oh, video memang gempak gila. Yes. Lepas tu iMac lah, iMac yang iMac sama Pro. dengan you kot. Nanti okay, I nak borak dengan you nanti. Sekejap lagi kita akan borak pasal event Apple akan datang. Apa yang you Berapa tahu jam lah. podcast ni? Okay, sekejap kita. Okay, gadget terbaik yang pernah kamu beli? I rasa okay, ada 2 kot, tiga. Yang satu tu Nintendo Switch untuk gaming. I rasa yang terbaik lah, yang paling saya suka. Satu lagi drone. Drone adalah satu rekaan gadget yang I rasa memang hebat, menakjubkan. Sebab kita boleh sebab kita tak boleh terbang, kita boleh terbangkan drone tu untuk melihat tempat-tempat yang kita tak boleh tengok, kan. Ambil gambar cantik, ambil video cantik. Satu lagi I rasa Apple Watch. Sebab Apple Watch ni dia boleh tracking kita punya exercise semua. Kita boleh tengok kita punya notification. Ada banyak lagi fungsi-fungsi dia. I rasa kan lepas guna Apple Watch ni I tak nak guna dah jam tangan yang lain. Sebab jam tangan lain tak ada fungsi, cuma tengok jam je. Alright. Kita pergi ke soalan yang terakhir tentang Apple event. Katanya akan buat satu lagi pelancaran. I think pelancaran beberapa produk terbaru dia orang. So Betul. kita nak tanya Jason. Jason ni antara pemerhati lah. Kira macam dia selalu usah produk apa yang nak beli. Dan kalau korang perasan dia akan jual dulu. Dia akan jual produk-produk lama Baru tu. je jual sebelum datang sini. So, korang tahu dia nak jual tu, maknanya next dia akan beli benda baru. Aku dah perasan macam tu dah. Okay Jason, kita bercakap pasal Apple event. I think bulan April. Apa yang Jason tahu? Okay, I rasa kan diorang akan launch buat bila? April, dia spesifik tak tahu lagi. Tak tahu lagi. I rasa diorang akan launch iPad Pro yang baru. Yang menggunakan micro LED. Dia punya screen teknologi tu. Okay. Satu lagi dia akan lancarkan AirTags. Yang alat ni kita boleh letak dalam bag dekat kenderaan, dan dia boleh mengesan kita punya location. Betul. Dia boleh mengesan lokasi tag tu. So you tak akan hilang you punya bag ke, you punya kunci ke dan sebagainya. Lagi apa produk lagi? Ni iMac. Katanya iMac Pro dah tak ada. Betul. So dia akan
mengambil teknologi chip M2. I think M1 M1X kot. M1X laju gila untuk dalam iMac yang terbaru dan katanya ada dah yang macam dah gambar-gambar yang dah rendering bukan gambar bentuk dia dah reveal dah bocor dah leak, dah tukar lah update. Di mana dia punya bezel dia macam iPad. Betul. Dah tak macam lepas tu ada warna-warni kan, ada biru, ada hijau macam iPad, macam iPad kan. Itu betul I tak tahulah, tapi I rasa harap-harap macam tu lah. Okay, banyak warna. You nak beli warna apa? I akan pilih yang silver ataupun hitam. Oh, hitam ada. Hitam macam hitam cantik kan, cool. Okay, sama-sama kita nantikan Apple event bulan 4 ni dan mungkin ada pengumuman lain lah pasal teknologi Apple. Alright, kita ke penutup. Okay, last kita nak tahu ataupun mungkin Jason ada cerita seram. Ada tak cerita seram jumpa hantu ke yang you ceritalah. I bagi masa 3 minit 4 minit. Cerita seram. Cerita hantu. Okay. Ada satu. Okay, so kawan saya. Okay. Kawan saya ni dia pergi Genting dengan dia punya husband. So dua orang ni dia pergi Genting malam-malam kat dia punya hotel tidur. Lepas tu dia punya husband dah tidur. Yang kawan saya ni dia belum tidur. So dia pun tengok TV lah. Dia tengok TV, lepas tu dia switch off, dia tutup mata, dia menghala ke husband dia. Okay, so of course belum tidur mah. So dia akan buka mata sekejap kan untuk fikir-fikir makan apa ke. Dan dia nampak dia punya cermin kat depan tu ada bayangan hitam. Lepas tu dia cuba fokus lah tengok apakah benda tu dalam cermin, ada ke orang ke apa. Dia lebih banyak dia tengok, lebih jelas bayangan tu macam seorang gadis yang ada rambut panjang tau. So dia pun try to bangunkan dia punya husband. Dia kata bangun. Lepas tu husband tu kata, kenapa? Dia kata cuba you slowly, perlahan-lahan tengok cermin kat depan kita orang tu. Lepas tu husband dia tengok. Lepas tu husband tu kata, okay, jom kita tidur sekarang, tutup mata. Maksudnya dia punya husband pun nampak. Oh gosh. So dia pun takut lah. So dia cepat-cepat tutup mata, selimut tutup sampai kepala. Lepas tu dia cuba tidur lah. Dia tak nak tengok lagi. Tak tahulah apa benda tu. Dia aja macam tu lah. Itu satu cerita seram yang kawan saya sharekan. Okay. Alright, sebagai penutup, apa nasihat Jason untuk YouTuber-YouTuber yang baru nak yang baru nak bermula ni? Apa pesanan ataupun nasihat Jason kat dia orang? Okay. Ada banyak yang katakan, I nak start YouTube tapi saya tak ada kamera, saya tak ada peralatan equipment yang profesional kan. Actually I rasa tak payah tunggu untuk ada benda-benda tu. As long as you ada phone, you boleh start untuk record. Biar je record video apa pun boleh. Gadget doesn't matter, but it's matter. Matter tapi tak matter kan. So asalkan you ada phone, sebab phone sekarang boleh record video yang best kan. So kita guna phone saja untuk startkan kita punya journey sebagai YouTuber. Record je video, buat kopi, record you pergi makan kat cafe kan. Mana tahu sebab you tak tahu lagi apa interest anda untuk YouTube channel anda. So you start je record untuk semua benda yang you boleh buat. Lepas tu you akan rasa, actually I lebih suka buat video untuk ni lah. Lepas tu you continue buat kategori tu sampai you kumpul duit ke apa ke, you boleh lah beli equipment yang lebih, macam kamera, macam lighting dan sebagainya. Alright, pesanan ataupun ucapan untuk you punya subscriber lah, ataupun penonton, peminat-peminat you kat luar sana. Untuk semua yang minatkan video-video gadget dalam bahasa Malaysia, boleh check out saya punya YouTube, youtube.com/smashpop. Untuk nak tahu mana nak makan, kafe apa yang cantik, ada makanan tu semua, boleh check saya punya Instagram Smashpop juga. Dan jangan lupa juga untuk ikuti saya di
TikTok. Kadang-kadang saya pun ada buat tarian-tarian sikit. Yang tarian yang dah start TikTok bodoh-bodoh tu. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Jason daripada SpongeBob sudi datang ke Borak Sini Habis Sini. Kita jumpa lagi lah Jason kat mana-mana nanti. You guys jangan lupa untuk subscribe YouTube Budi Channel dan juga subscribe podcast di Spotify. Kita jumpa lagi di lain masa, lain ketika. Stay cool. Borak Sini Habis Sini. Bye bye. Assalamualaikum.